queue dia bersifat built-in method lah. Built-in method. Okay, untuk UDT ni lazimnya dia keluar dekat bahagian list biasa aja. Okay, itu selalunya dalam awak punya final exam lah. Okay, so kita sambung sikit berkenaan dengan kita punya queue this one. So kalau lihat for UDT, okay, ianya sama aja. Seperti mana built-in. Cuma UDT awak buat sendiri, itu je bezanya. Okay. So kalau kita lihat kat sini, okay. So just for recap for the previous lecture, so we have done what the first one is insert at front, kita dah buat dah. So kita dah tengok, so cara kerja saya kita mudah. Dan kita dah lihat dah insert at back kan. Kita juga telah lihat remove from front dan kita juga telah lihat remove from back. Okay. So dalam queue untuk UDT awak hanya akan guna insert at back. So sedangkan kita dah discuss dua-dua ni. Dan juga kita akan lihat remove from front. Sedangkan kita dah discuss kedua-dua. So saya kata kerja kita begitu mudah. Okay. So why-nya saya dah discuss lah tadi. Sama macam tadi lah. Kenapa kita hanya guna yang tu kan. So sebabnya kita tak nak traversal. Kita tak nak traversal. Okay, cuma dekat sini saya terus go through kepada example. Itu lebih mudah. Okay, design and implementation linked list user defined type lah. Kita terus pergi kepada example. Untuk UDT, okay, iaitu objektif kita untuk enqueue integer value into queue. Ni yang kita nak buat. Kemudian kita nak display all number in the queue. And dan juga kita nak calculate and display sum of all numbers. Ini adalah proses yang kita nak buat lah. So yang ni class list node, bila kita nak buat link list, biasalah class list node ni is a very important kan. Kan kita dah lihat, saya rasa saya tak mahu ulang. Kalau ulang tak pakai tak habis-habis ni, pakai dah ulang kan. So kita, bila kita cakap berkenaan list ni kan, kita kena create node dah. So bila nak create node ni, ni lah peranan class list node awak ni. Okay, kita dah buat dah yang ni. So saya tak malah cerita yang ni, kita dah lihat dah. Okay, so untuk apa nama class list node awak. Okay, kemudiannya kita lihat kat sini, ni adalah method lagi yang kita nak guna kat sini, iaitu insert at back. So pun saya tak mau cerita, saya dah cerita dah kat awak banyak kali dah. Dan juga method iaitu remove from front. So saya pun dah cerita dah, so saya tak mau cerita kat sini. Ini method yang kita nak guna lah. Remove from back. Okay, this one is a remove from back. Okay, ini method is empty, method get first. Okay, kita dapatkan nilai pertama awak lah. Dan ini adalah method get next untuk move kepada node yang berikutnya. Okay, node yang berikutnya. So this is your method printer. Pun saya tak mahu cerita dah macam mana kita nak print kan. Saya dah cerita dah kat awak ni dalam release. Dalam link list the previous. Okay, ni adalah kelas apa nama? Kelas apa nama? Saya namakan sebagai primitive queue. Okay, ni kelas yang saya buat lah. Namanya adalah primitive queue. Ini kelas yang kita nama untuk kita create kita punya apa nama queue kita. Saya namakan sebagai primitive queue. Okay, so ni, okay, this is your default. Okay, this is your in queue. Kita tahu lah in queue ni kita nak insert at back, so panggil je lah method yang kita buat tu. And untuk predict queue kita nak remove, kita remove from front, so panggil lah method yang kita buat tadi tu. Kemudian get front, kita menggunakan get first dan get end. Yang ni maksudnya kalau saya nak dapatkan apa nama get end, maksudnya saya nak dapatkan value yang terakhir. Okay, remove from back, lepas tu insert at back 0. Okay, apa maksudnya ni? Object remove from back. Okay, saya remove from back. Kemudian insert balik dekat depan. Okay. Get end ni maksudnya di sini ni sebab method get ni kita faham lah, dia tak mau remove. Okay, dia tak mau remove. Tetapi saya nak guna method yang sedia ada. So yang ni nampak tak saya remove dahulu. Maksudnya bila saya nak dapatkan, saya buat dua method ni lah. Okay, so yang ni adalah front awak.
first node, dan this one is the last node lah. So ni get front ni kita tahulah saya nak dapat. Dia bukan remove lah, get. Maksudnya saya nak access node yang pertama. Dan yang ni get end, saya nak remove node yang terakhir. Kadang-kadang kita nak tahu orang pertama dan orang terakhir. So orang terakhir ni saya kena buat. So cara kita buat untuk get ni, kita bukan nak remove. So nampak tak saya buat object object remove from back. So bila remove from back, dia remove lah objek ni. Kan? Bila dia remove yang ni, bermaksud dia terkeluar lah daripada queue. Tapi data ni saya dengan menggunakan remove from back, saya boleh dapatkan objek yang saya nak lah, yang saya hajati, iaitu dekat last node. Tu yang saya buat macam ni. Kemudian saya insert balik, insert add back. Bermaksud saya remove objek ni, kemudian saya masukkan balik. Okay? Bila saya masuk balik, objek yang sama ni akan masuk balik kat sini. So dia remain lah. So jawapannya dia masih kekal. Iaitu list awak ni sebenarnya, queue awak ni masih lagi kekal lah. Data yang asal yang awak nak. So ini yang saya buat lah. Okay. Matlamatnya hanyalah untuk dapatkan this value. Semacam nak dapat, inilah coding yang saya buat lah. Okay, kita lihat kita punya main method kita lah. Okay, ini main method. Okay, class primitive queue. So ni main method. Kemudian saya declare saya punya empty list lah. Create a list container ataupun kita panggil ni adalah empty queue. Yang saya buat lah. Primitive queue sama dengan new primitive queue. Saya boleh buat macam ni lah. Okay. So, bila saya buat ni, bermaksud dia akan mencari awak punya primitive queue. So dan dia akan buat kat sini awak punya list. Sebenarnya dekat sini ada ni. Saya tertinggal satu step masuk sini. Sebenarnya saya dah buat dah method. Nampak tak ni sebenarnya saya terpotong. Saya delete. Okay, kalau you perasan. Insert back. Saya nak tengok, saya rasa saya macam terpotong. Slide ni saya terpotong. Saya check. Ini kelas list node. Ini kelas list node. Okay, sepatutnya saya tutup. Ini adalah kelas list. Saya dah tinggal. Ini ada kat tu. Okay, sepatutnya kita ada kelas, katakan kita ada satu kelas list kat situ. So dalam kelas ni sepatutnya saya kena ada, iaitu dekat main-nya. Okay, sepatutnya saya kena ada dekat sini. Dalam sini sepatutnya saya ada kelas, katakan saya create list. Okay. Katakan kita buat di sini. Kenapa dia tak ada? So kalau saya combine benda ni semua, kejap kan saya kena check dulu. Sebab ni slide nama. This node, okay, saya buat tutup. This node. Oh, saya combine. Dia tak menjadi satu kesalahan. Dia tak jadi satu kesalahan. Okay, tak jadi satu kesalahan. Okay. So, saya insert this one. Kemudian saya remove. Kemudian saya buat macam ni. Okay. So, dekat main nanti, print queue, saya buat
primitive queue. So di dalam extend, saya extend kelas link list saya. Kelas link list. Extend link list. Primitive queue. Dalam kelas list, betul. Sebab saya guna inheritance kat sini nak extend link list, print queue, dia akan pergi cari dia dalam superclass, betul. So yang ni sebenarnya, okay, dalam slide saya tak tahu lah, so mungkin saya terpotong. Yang ni adalah kelas list node. So you permati kelas list node awak. Mungkin saya nak tunjuk bahawa kelas list node. Sementara yang ni pula dia duduk dalam kelas link list. Dia seperti mana dalam node yang sebelah ni. Mungkin saya ingat, saya rasa saya nak cepat. So dengan itu saya potong. So yang ni sebenarnya dia duduk dalam kelas link list. Okay, dalam kelas link list lah. Iaitu, okay, kalau you perasan di dalam awak punya untuk UDT, bahagian link list, kan kita ada satu kelas yang wujud, satunya adalah kelas list node. Okay, ni satu kelas. Okay. Kelas yang kedua yang perlu kita ada adalah kelas list ataupun link list awak lah. Okay. Kelas list kan. Di mana kelas list ni kan kita kata list node ni adalah untuk create node. Dan kelas list ni adalah untuk membentuk link list awak. Untuk membentuk link list awak. So kita kena buat macam tu lah. Okay, bila you nak design untuk UDT, memang kita wajib ada kelas list node ni. Dan juga kita wajib ada kelas list. So dalam kelas list node ni, maka yang kita nak guna, so saya cutkan kat sini, saya nak potong. Yang kita nak guna hanyalah ni saja, betul tak? Kenapa saya kata kita nak guna ni? Sebab kita insert it back. So bila insert it back, bermaksud kita hanya guna yang ada satu parameter ni lah. Sementara dalam kelas list node kita ada yang ada dua parameter, right? Yang ada dua parameter adalah untuk node yang berikutnya. Maksudnya kalau kita nak insert bukan dekat hujung senarai lah. So that's why kat sini saya hanya tunjuk satu je lah instead of semua. So bermaksud kalau you nak bina UDT untuk kelas link list bersifat UDT, awak boleh ambil saja kelas yang awak buat sebelum ni lah. Okay. Tapi untuk dalam assignment awak dah ubah sedikit lah dekat untuk selit untuk kelas link list awak. Sebab kita nak letak, dia ada syarat dia, masa record tak perlu wujud. So kita dah ubah, modify. So tak bolehlah guna dekat sini. Maksudnya kalau you ada kelas yang the original one, macam yang dalam saya punya note tu, ataupun dalam manual, maka you kena ada dahulu kelas tersebut. Salah satu kelas yang ada adalah list node. Kemudian kelas kedua yang perlu ada adalah kelas link list ataupun list awak lah. Kan? Dan yang ketiganya barulah kita akan ada main method kita. Okay? Main method kita. So, itu yang kita buat previously. Tetapi untuk yang ni, selepas kita dah buat list node, kita ada kelas list, maka saya create lagi satu ni, kelas ni. Ni. Kelas primitive queue. Kelas primitive queue ni sebenarnya adalah kelas queue. Ni adalah kelas ketiga saya untuk buat queue. Awak boleh namakan sebagai queue lah kalau awak nak. Kemudian saya extend daripada link list. Saya menggunakan konsep inheritance, extend link list. Lebih mudah lah kita buat macam tu. So bila saya buat extend link list, maksudnya dalam kelas link list saya tu ada tu, iaitu method remove from front, get first yang saya design tadi. So nama kelas yang saya bina ni sebenarnya adalah kelas link list. Namanya adalah link list yang ni. Start daripada sini ni dia duduk dalam kelas link list. Dia duduk dalam kelas link list. Kalau dalam yang awak buat previously, itu adalah kelas list awak. Adalah kelas list awak. Kita kena bina dahulu kelas list node untuk bina node yang ni. Kemudian kita kena bina kelas list untuk implement link node tersebut.
Dan seterusnya untuk queue, maka you kena bina pula kelas kita yang ketiga. Kelas kita yang ketiga ni adalah kelas ni. Ni primitive queue ni. Okay, you boleh namakan sebagai queue kalau awak nak lah. So saya namakan sebagai primitive queue. So bila saya buat primitive queue, nampak tak bila saya buat primitive queue, saya buat kosong kat sini. So sebagai linked list sebenarnya dia ada super. Tu saya nak dapat tu macam mana dia boleh buat list kalau kita tak buat macam ni, baru saya nampak. Belumlah saya dah tinggal. Note ni adalah tahun 2008 kot tak rasa. Last saya mengajar data structure 2008. Selepas saya balik sambung belajar saya balik selepas saya cuti belajar, saya sambung dan saya disuruh ajar linked list lah. So saya nak faham. So bila kita buat inheritance, awak mesti faham lah prim queue ni kan, primary queue ni adalah report. So kita faham lah dekat sini ada super. Bila super dalam kelas linked list yang awak buat sebelum ni kan kita ada default constructor. You refer lah dalam awak punya buku. Dia ada default constructor. Dalam situ sebenarnya ada perkataan iaitu dia create dia punya list dia. So sekarang awak dah create lah awak punya list empty. So kita selesaikan macam ni. Baru saya nampak. Okay. Seterusnya kita dah buat macam ni. So bila saya buat, seterusnya kelas yang keempat yang perlu kita design adalah kelas main awak lah. Kelas main awak. So saya binalah kelas main saya. So bila saya bina kelas main saya, ni nak jawab soalan. Okay. So saya kena create dahulu saya punya empty queue. Ni cara saya create empty queue lah. Nama saya primitive queue. So kalau you guna queue je lah. Queue sama dengan queue ni, new queue. Macam tu lah. Macam ni sebab nama kelas queue saya namakan sebagai primitive queue. So saya buat empty list. Kemudian saya create object to store lah in the list. So untuk yang paling mudah maksudnya kan saya kata nak paling mudah adalah string lah. Itu paling mudah. So saya create object string sana. 10, 20, 30, 40. Okay. Dan kemudian saya masuk use the list insert method lah. So saya buat queue.inqueue. Masuklah data pertama. So apa akan berlaku? So secara diagramnya kita tahulah dia akan masuk nilai A kat sini. Kemudian saya akan masuk nilai B kat sini. Dia akan add kat belakang. Kemudian saya akan masuk C kat sini. Kemudian tambah lagi kat sini. Saya akan masuk kat sini. D. Okay. ADD. Saya apa pilih ADD. Pakai A ni saya masuklah nilai 10. Okay. Dia masuk nilai 10. Yang ni nilai 20. Yang ni nilai 30. Dan yang ni adalah nilai 40. Ini yang berlaku lah. Ini last sekali. Itu akan berlaku bila selesai this process. Okay, to display first and the last element, kita nak display. So bila saya buat macam ni, first queue.getFront. So bila getFront, kita faham lah. Ni yang saya buat nanti. GetFront saya yang saya buat ni. Okay, kalau awak tengok ni getFront. So return get first, bermaksud dia akan pulangkan awak punya first, first awak lah. Okay. So apa yang akan berlaku? Dia akan pulangkan nilai 10 lah. So bila dipulangkan nilai 10, you kena faham data yang dipulangkan adalah bersifat objek. OBJAD. Objek. So bila dipulang, maksudnya dia pulangkan adalah objek 10. So untuk convertkan dia kepada string, maka you kena guna method toString lah. So bila you convert to string, barulah value 10 tersebut dia convertkan kepada nilai string. Dan kemudian kita cetak lah. Okay, kita boleh buat contoh. Okay, dan last queue ni, queue.getEnd.toString ni adalah method untuk dapatkan akses nilai kat ujung senarai. So dia akan cetak sini 40 lah. Sini cetak 10. So the next one, to sum all integer numbers in the queue. Okay, ni kita nak buat. So yang ni kita nak kira sum. Okay, bila kita nak kira sum, okay, nampak saya guna DQ okay. Dan kemudian saya nak cetak. Cetak nombor tersebut lah. Sebab soalan dia suruh, sebab once you panggil DQ, data tersebut you remove lah. Bila remove maksudnya you tak boleh access dah data tersebut. So kalau you remove, konsepnya memang kalau you nak access you kena remove. So misalnya kata, kalau you kata data tu nak guna balik, ni betul soalan final exam lah. Data tu nak guna balik previously. Sedangkan you panggil DQ, kalau bagi dia remove. So bila remove data tu you nak guna lagi sebab ada proses yang lain. So jawapannya macam mana? Kita kena create satu temporary queue. Faham? So bila you keluar, you simpankan balik data tersebut dalam temporary queue. Maksudnya you create lagi satu queue. Okay? Queue tersebut kita akan hold data yang kita keluarkan, kita simpan. Maksudnya bila kita remove data tersebut, kita buat backup.
kita simpan lagi kat satu queue. So bila kita simpan dalam queue nanti, dan kemudian bila kita nak akses, maksudnya data tersebut masih lagi ada. Sebab kalau kita guna di queue, you kena faham bahawa data tersebut akan lost, hilang selama-lamanya lah. Okay. So kita buat macam ni lah. System cost content of queue, kita buat macam ni lah. So is not query is empty selagi ia tak empty. So sebab kita punya data kita kan, tadi kalau lihat data kita ada macam ni kan. Selagi ia tak empty memang betul, untuk yang ni dia tak empty lah. Bila dia tak empty, so seterusnya dia akan convert dahulu kepada value sebab nak kira. Nak kira sebab datanya adalah berjenis, kita simpan data berjenis string, tetapi bila kita simpan dia berubah sifat jadi objek. So daripada objek tersebut saya kena convert dahulu kepada string. Convert pada string baru saya boleh convert kepada value. Lepas convert value barulah saya boleh kira dia punya summation. Okay, nak buat operasi ni. So kita kena make sure bahawa 6 ni adalah nilai. Okay, so ini cara untuk convert dia. Dan kemudian saya cetak nilai 6. Nilai 6 ialah nilai yang saya keluarkan tadi lah, nombor yang saya keluarkan tadi daripada queue. Okay, kalau you tak cetak dekat sini, you nak cetak dekat luar daripada for, masalah besar. Sebab one you di queue, kalau you tak letak nombor tersebut, bermaksud nombor tersebut akan hilang lah. Caranya kalau you tak menghilang, you kena create lagi satu queue kat sini. Okay, you create primitive queue. Queue katakan is a temp queue. Lepas tu you buat new primitive queue. So kita buatlah. Okay, kita create. Dan kemudian bila you remove benda ni, kemudian you akan buat di sini is you kena simpan dalam temp queue dot, kemudian you panggil balik enqueue, masuk balikkan dia. Ni salah satu, bila enqueue ni masuk balik objek yang you remove tadi lah. Remove tadi, katakan objeknya adalah 6. So kita letak sini 6. Okay, so ini caranya. Ni soalan exam selalunya macam ni lah. Sebab kadang-kadang dalam exam dia suruh remove, lepas tu kita ada lagi soalan dia dekat bawah. Okay, so bila ni maksud data tersebut, one you remove, dia lost. Untuk mengelakkan benda ni, kita create dalam temporary. Tapi dalam kind exam dia bagi tahu lah, dia suruh create you temporary, lepas tu dia kata you remove, kemudian you simpan balik dalam temporary, dia akan instruct awak. Inilah bentuk dia macam tu. So kita buat macam tu lah. So seterusnya dia akan cetak sampai habis lah. Kemudian dia akan cetak sum, dan kemudian if queue is empty, the last of course lah dia akan keluarkan ni queue is empty. Because once you finish for this execution, of course awak punya queue akan jadi empty. So yang tu kita faham lah. Okay, ini adalah konsep dia. So basically this is adalah UDT lah. Saya tak sempat untuk habis untuk apa nama berjenis tadi kat sini saya kata UDT ya, UDT. Saya tak kira yang berjenis apa nama saya cerita primitif ya, saya tak cerita berjenis ODT. Tak apa, ODT kita tengok dalam lab nanti. So dalam nanti saya akan cerita berkenaan dengan example berkenaan dengan ODT lah. So basically balik saya nak tengok awak cubalah untuk this one. Untuk lihat this one. Cuma dekat coding ni, kalau dalam ni you kena faham lah. So sebab saya shortcut benda ni. Okay, kita ada satu kelas list node. Ni kelas list node. Kemudian yang ni sebenarnya saya tak tahu dalam yang ni sebenarnya duduk dalam kelas link list. Saya create satu kelas link list. Okay, iaitu method yang nak guna adalah insert at back. Saya tak letaklah method-method ni. Okay, dalam kelas link list ni salah satu juga yang perlu ada dekat sini lah adalah awak punya default dan juga normal constructor. Kena bubuh kat sini. Yang ni yang nak guna kelas list awak ni. Sebab nanti kita nak extend kelas ni. So dia kena ada dalam method-method yang perlu ada insert at back. Insert at back lah. Ada method ni. Dan juga method remove from back ni, yang ni kena ada lah. Okay, yang ni kena ada. Method-method yang perlu ada lah. So balik you cuba tengok lah benda tersebut. Nanti saya check balik, minggu depan kita akan discuss sekali lah. Cuma saya nak cepat ni sebabnya test awak akan merangkumi sampai this chapter. Tetapi untuk test, saya percaya dia hanya akan keluar melibatkan soalan built-in sajalah. Built-in, bukan UDT. Okay, built-in saja. Dan dia suruh buat main lah. Lazimnya suruh buat main. Okay, main method. Method-method dia bagi dan kemudian you jawab main method. Dia tak akan suruh buat draw untuk bahagian kelas untuk queue tersebut. Itu je lah.
So tak apa, balik you tengok minggu depan kita ada masa lagi sebab test minggu hadapan pada hari Khamis. So kita ada masa lagi untuk discuss this one. So dalam lab saya akan kukuhkan penerangan berkenaan dengan Q dan kemudian kita ada pada hari Khamis tersebut pun kita masih lagi sempat buat kelas sebab kita ada test pada malam. So saya rasa saya stop kat sini 9.59 because saya ada meeting at 10. Saya ada meeting ke 10. So kita stop kat sini lah. InsyaAllah kita jumpa minggu hadapan.